Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita mulakan dengan Ummul Quran, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khadhaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ya rabb siratal mustaqim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana fi Ramadan wa balighna ya rabb Ramadan. Amin ya rabbal alamin. K272C mencukur sebahagian kepala sahaja. Jadi subhanallah, dalam Islam ini cara kita berpenampilan ya, hatta cara nak potong rambut pun ada disebut di dalam Islam. Maksudnya hadis-hadis Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang cara ataupun kaedah bagaimana kita berpenampilan, macam mana potong rambut, menjaga rambut dan sebagainya. Dan apabila kita lakukan itu dengan penuh jelas, ikhlas mengikut ilmu, dengan niat yang ikhlas juga, dia dianggap sebagai satu ibadah. Subhanallah. Baik, di sini dinyatakan tentang mencukur sebahagian kepala sahaja. Jadi ada sebahagian bila dicukur kepala tu, dia style dia ditinggalkan rambut tumpuk-tumpuk tahi unta. Okay, sama ada dia cukur bahagian tepi, tinggal tengah jadi Trojan, ataupun bahagian depan dia jadi sedikit macam semak lah kan. Belakang licin pula. Yang itu dipanggil qadha, dan qadha ini dimakruhkan. Hukumnya adalah makruh, muka surat 272 itu. Dan makruhnya itu boleh jadi haram. Macam mana dia boleh jadi haram? Cuba tengok 273, muka surat 273, kolom yang pertama. Asalnya hukum dia makruh, tetapi sekiranya melampau sangat dengan niat untuk tiru gaya, style ataupun simbol agama lain, ataupun sekarang kita panggil kelompok-kelompok yang tertentulah, macam orang-orang fasik dan sebagainya, maka boleh jatuh haram. Jadi makruh itu boleh jatuh haram, sebab kalau kita nak ikutlah style K-pop sekarang, gitu, dia boleh jatuh haram. Asalnya makruh, tapi bila di-pairkan, dipartnerkan dengan niat untuk mengikuti kelompok-kelompok kita panggil pelampau dalam gaya ke style ke, daripada sudut agama, orang-orang yang kufur, orang yang fasik, maka itu adalah haram jadinya ya. Okey. Dan Nabi SAW dia pernah melihat ada seorang kanak-kanak yang mak ayah dia cukur sebahagian rambut, ditinggalkan sebahagian yang lain. Maka Nabi tegur. Nabi kata kalau nak cukur, cukurlah semua. Kan kalau tak nak cukur, tak nak potong, dia kata biarkan macam tu, jangan dipotong separuh, berjalur-jalur lah pula Okey. Walaupun boleh tumbuh lagi, tetapi sebab apa, rambut ini sama ada bagi lelaki ataupun perempuan, dia adalah mahkota, mahkota kita. Malah kita sangat digalakkan untuk menjaga rambut kita ini, menjaga, menghias ya, mengurus rambut kita. Perempuan ada baca tak yang mana? Ada sebelum ni ada Ustaz bincang ke ataupun saya yang bincang ya? Maksudnya kita kena menghias rambut kita ini. Ada tak? Dah ya? Tak ada, tak perasan, tak apa. Nanti kita jumpalah insya-Allah. Dia tu kat bawah tu 272. Riwayat Abu Daud. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang memiliki rambut hendaklah dia muliakannya. Jadi rambut tu adalah mahkota dan juga image ya. Okey. Jadi ini cerita pasal fiqh wanita, kenapa pula masuk yang lelaki? Dia pasal bak rambut ni memang wanita, tapi wanita tutup kan.
Cuma bagi lelaki ini biasanya yang kadang-kadang menentukan juga adalah perempuan. Kadang-kadang mak dia kan nak potong rambut anak, jadi sini ada guideline ataupun bimbingan macam mana kita nak mengurus rambut anak-anak kita. Baik, seterusnya yang D, mengkerintingkan rambut atau meluruskannya. So jadi di sini ada beberapa hukum, antaranya yang pertama dilarang kecuali bagi mereka yang telah berkahwin. Jadi maksudnya anak-anak gadis, kalau saja nak kerintingkan rambut atau nak meluruskannya itu tidak digalakkan. Ya, larangan itu tidaklah sampai haram. Jadi larang itu kita boleh letak makruh lah, tidak digalakkan ya. So haram itu seandainya dia mendatangkan manfaat. Dan kemudian kalau yang dah berkahwin ini dia dapat keizinan suami ataupun memang tujuan dia itu mengkerintingkan atau meluruskan rambut untuk menggembirakan suami ya. Okey, jadi kena ada niat. Begitulah kita nak ada kita punya penampilan yang lain dalam rumah kita. Jadi perempuan alhamdulillah jadi bagi wanita yang telah berkahwin. Dan ulama yang berpendapat dibolehkan bagi wanita yang berkahwin ini antaranya ialah Imam An-Nawawi, Imam Ramli ada tertulis dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Baik, ada satu teknik pula, teknik rebonding. Teknik rebonding ini dia guna bahan kimia kan. Okey, jadi bahan kimia ini dengan proses-proses yang tertentu, maka para ulama menghukumkan yang tergazet lah melalui Jabatan Agama Islam Negeri Selangor harus hukum dia. Tetapi jika bahan yang digunakan itu menghalang air, dia jatuh haram pula. Asalnya harus, tapi kalau bahan yang digunakan rebonding tu sebab dia kan ada krim-krim yang pelembut yang kadang mungkin saya tak berapa pasti sangat, tapi yang setakat yang saya faham tu dia bersifat kekal. So bila dia bersifat kekal itu dia menyalut salutan pada helaian rambut tersebut, itu yang membantukan rebonding lurus saja kan. Daripada kerinting tu tak berani nak kerinting, jadi lurus saja. Kalau bahan itu menghalang air, sedangkan kita nak mengangkat hadas besar kan, jadi bila menghalang air maka jadi haram penggunaan dia. Dan pendapat ini samalah dengan pandangan-pandangan yang diambil daripada mazhab Syafi'i. Jadi untuk itu kita kena cek lah, dia halal ke tak bahan-bahan ini menghalang air ataupun tidak untuk buat rebonding ya. Okey. Seterusnya muka surat 274. Tadi harus betul ya. Hukum harus untuk kita rebonding ke buat kaedah-kaedah apa pada rambut, tapi syarat dia ada 4. Yang pertama, bahan yang digunakan itu bahan daripada sumber yang suci lagi bersih. Kemudian yang kedua, bahan itu tidak memudaratkan kulit kepala ke atau ada allergic ke. So once kalau ada allergic aja dia boleh jatuh haram sebab memudaratkan. Yang ketiga, tujuan dia adalah untuk kita berhias. Berhias bagi suami, bukan suami orang lain ya, suami kita sendiri ya, untuk rawatan, penjagaan dan merapikan rambut. So far dua benda ini yang diterima. So bagi wanita-wanita yang berkahwin, dia nak ada penampilan yang berbeza. Itu harus. Ya, walaupun dia tak sebut suami kan. Dia sebut saya nak buat penampilan berbeza lah. Jadi of course penampilan berbeza untuk siapa? Untuk keluarga dia. So yang itu harus. Dan yang kedua, tujuan untuk merawat rambut dia. Jadi pada setiap sebulan sekali mungkin dia ada appointment dengan salon. Jadi rambutnya itu dijaga, ditata rias, diurus, dicuci, dibersihkan ya. Jadi hukumnya itu adalah harus. Sebab apa? Sebab kita nak jaga daripada penyakit ke. Kan bila pakai tudung ini tuan-tuan perempuan faham-faham lah, dengan mungkin dengan klimomonya, gatalnya lagi kan. So jadi kita buat rawatan ini hukumnya diharuskan dan digalakkan dalam Islam ya. Sebab kita kena jaga kebersihan diri. Bukanlah bermakna pakai tudung itu terus bergumpal-gumpal rambut tu sampai tak boleh nak sikat. Sikat pun terkejut, ini rambut ke, ini bulu apa dia tu kan. Baik, seterusnya khidmat pendandan atau rawatan rambut itu mestilah wajib dilakukan oleh wanita ya. Okey, tak boleh lelaki. Baik, baginda sallallahu alaihi wasallam boleh lelaki kalau lelaki itu adalah mahram kita ya. Baik, baginda Nabi SAW bersabda, sekiranya kepala seseorang dari kamu ditusuk dengan jarum sekalipun dari besi,
itu adalah lebih baik baginya dari dia menyentuh seorang wanita yang tidak halal untuknya. Baik. Jadi ada sebahagian ulama dia mengharamkan, ya. Jadi menurut kajian ini adalah sebahagian ulama mengharamkan teknik rebonding ini. Kenapa dia haramkan? Kalau tujuannya untuk cantik, full stop. Dia kalau untuk cantik je tak boleh dah. Tapi selama mana untuk rawatan rambut boleh lagi. Okay, kan kita kata ya Allah aku belajar ni Syama'il, kitab Syama'il Muhammadiyah. Nabi ada berapa helai je kan? Umur 63 tahun uban dia, berapa helai uban Nabi? Tak lebih 20 kan? Jadi kita waktu kita sikat rambut tu cuba berniat sikit. Ya Allah, nak sampai umur Nabi tu tak naklah lebih daripada 20 ya Allah. Tapi kena jagalah. Dia kena jaga pemakanan, jaga exercise fizikal kita dan jaga rambut itu. InsyaAllah mudah-mudahan kan kalau kita jujur Allah akan perkenankan kan. Mudah-mudahan. Okey. Jadi ada kajian menunjukkan satu krim yang dia nak bagi rambut kita relax, dia panggil relaxant, yang digunakan dalam rawatan-rawatan rebonding ini, dia boleh mengubah struktur rambut. So kadang-kadang sebab dia tengok orang, kadang-kadang bila orang pakai tu dia punya rambut jadi sihat. Ada pula yang pakai tu rambut dia jadi kering, lemah, gugur dan bermasalah. Saya ada jumpa kawan saya, ini yang kita cerita pasal vaksin tu kan, yang vaksin COVID tu, ambil semua ada ramai yang ada jantung lah, pernafasan lah kan. Kawan saya ni dia ada masalah ketuat dekat tubuh dia, badan dia, jari jemari dia semua dia ambil bersih, sembuh, tak ada ketuat dah lagi sampai sekarang. So setiap orang berbeza kan. Subhanallah. Sebab tu kita tak tahu sama ada benda itu serasi ataupun tak dengan kita, maka mintalah dengan Allah terlebih dahulu, ya, dan betulkan niat kita ni. Bila niat kita betul, kita apa yang terpancar daripada pemikiran kita, sebab hati kita dah jelas, kita bulat kerana Allah. Ya Allah, ini usaha aku, ya Allah, ini usaha aku. Aku tahu usaha ini tidak akan mendatangkan apa-apa hasil pun. Aku berusaha kerana Engkau yang mengarahkan aku berusaha. Tetapi segala penyembuhan, segala natijahnya, keputusan itu adalah daripada Engkau, dan apa jua yang datang daripada Engkau itu adalah sangat baik buatku. Jadi di situ kita baru betul kan. Jadi orang kata kalau kita tak berusaha mana nak dapat. Kadang-kadang tak usaha pun dapat. Ini adalah hujah antara Imam Syafi'i dan juga tuan guru dia Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i sebut begitu, kalau tak berusaha tak dapat, kita kena berusaha. Imam Malik kata kalau Allah dah tentukan tak berusaha pun dapat. Jadi satu kisah ni Imam Syafi'i dia pun nak balik berjalan. Bila berjalan tu dia nampak buah anggur, ya Allah sedapnya. Sedap buah anggur. Saya dah cerita belum kat sini ni? Macam dah cerita je kan. Benda jalan dia tengok buah anggur ni sedapnya. Jadi dia pun tanya tuan kebun. Dia kata, saya nak dapat upah anggur ni macam mana nak boleh ke dengan bekerja? Silakan. So dapatlah sekotak. Jadi bila dah bekerja dapat sekotak anggur. Dan dia nak tunjuk kepada tuan guru dia Imam Malik ni betapa usaha itu akan mendatangkan hasil. Kalau tak berusaha tak boleh. Dan dia bawalah sekotak anggur tu berjumpa dengan Imam Malik. Jadi bila sebut dengan Imam Malik pun senyum. Dia kata sebenarnya aku baru terlintas nak makan buah anggur. Allah takdirkan engkau bawa untuk aku buah anggur tanpa aku berusaha. Subhanallah. Jadi dua-dua betul kan, dua-dua betul. Kalau kamu berusaha kamu dapat, dan kalau kamu tidak berusaha kamu mengharapkan dan redha pada apa yang Allah tentukan, itu juga akan dapat. Okay. Subhanallah. Seterusnya kita lihat di sini sanggul dan tocang. Sanggul dan tocang, muka surat 274. Sanggul dan tocang ini bila dia datang daripada kita kaum wanita, sebab wanita ada yang rambut panjang, ada yang rambut pendek. Jadi bila kita bersanggul, kita bertocang, pastikan jangan sampai dia atas kepala. Paras dia, kita punya kepala ni ke bawah.
ke bawah. Sebab bila dipanggil punuk unta atau belakang unta, maksudnya belakang unta tu bukan yang bahagian punggung, dia yang bahagian atas tu, bonggol unta tu. Jadi yang bonggol unta tu bila sampai ke atas, bila kita tambah pula yang palsu, alamak, getah rambut yang palsu tu kan, ataupun yang macam siput sanggul tu, kain je pun dalam dia, span je, letak kat situ, whoop, dia naik. Yang tu nanti boleh masuk dalam deskripsi hadis tersebut, muka surat 275. Terdapat dua golongan penghuni neraka yang aku sendiri tidak pernah melihat keadaan mereka. Maksudnya baginda Nabi SAW ini telah dipaparkan oleh Allah dengan imej-imej tertentu yang dia nampak daripada kaum akhir zaman kita lah. Jadi Nabi dah nampak, ya, itu kekuasaan Allah. Dan kadang-kadang sebagian riwayat mengatakan Nabi nampak dalam waktu Isra dan Mi'raj. Ada yang mengatakan at any time Nabi boleh nampak bila Allah tunjukkan. Jadi Nabi bagi tahu kepada kita because ada guideline daripada atau guidance daripada Allah. Jadi dia nampak tu dan dia pun ingatkan. Baik, di mana Nabi kata Nabi tak pernah nampak, maksudnya zaman Nabi pun tak ada. Okey, apakah dia? Siapakah mereka? Golongan yang membawa cemeti seperti seekor lembu lalu menggunakannya untuk memukul manusia dan juga kaum wanita, yang kaum wanita ini berpakaian seperti telanjang. Jadi wanita yang akan dipukul kena lash tu dengan cemeti di akhirat nanti adalah mereka berpakai pakaian tapi macam telanjang. Maksudnya tak payah pakai pun tak apalah, sama. Dia bukan menutup aurat, dia membalut aurat dia seperti bertelanjang. Kemudian dia menggoyangkan badan. Ini bukan catwalk, dog walk. Kalau dog walk tu kan biar ekor dia gede-gede kan. Yang gede-gede itu, goyangkan badan dan berlenggak-lenggok. Wallah alam, catwalk lah kot. Di atas kepala mereka, di atas kepala mereka sesuatu seperti bonggol di kepala unta yang bergoyang-goyang. Jadi yang bergoyang-goyang bukan bonggol dia, tudung dia, selendang dia kan, sebab tinggi jadi beralun. Ya saya. Walaupun rambut sendiri, jangan ditinggikan. Jadi kita letakkan ke bawah yang kita boleh lah. Okey, kalau dah terlampau lah panjang sangat kan, tak apa panjang sangat, sanggul, kita mana yang boleh, tapi jangan sengaja dinaikkan. Kalau ke belakang, biasa orang pakai yang besar ke belakang. Ya, yang ke belakang itu sebab yang itu tidak dikategorikan sebagai bonggol unta. Dia panjang ke belakang. Tapi kalau panjang ke belakang tu dia dah jadi fashion lain lah. Kalau panjang ke belakang macam tak kena lah. Dia jangan menyalahi adat. Kalau adat kita ini dia tidaklah memanjang ke belakang kan. Kalau adat kita ada dia macam bonggol ke belakang tapi tidak ke atas. Ya, wallahu a'lam. Kalau sekarang ni kan bonggol atas letak lagi begitu kan, pakai tudung. Pengantin dia mungkin sebab waktu tu hari tu sahajalah, sebab kita nak tahu dia pengantin, pakaian itu pakaian pengantin tapi bukan menjadi pakaian biasa dia. Tapi wallahu a'lam. Kalau pakai pengantin membuka aurat pun tak boleh nak kita kata kan. Baik. Jadi kalau boleh elakkan dan jangan sekali-kali buat benda yang haram. Baik. Jadi di sini Nabi sebut dia akan kena rotan tu dengan cemeti tu. Mereka tentu tidak akan memasuki syurga atau mencium baunya, sedangkan bau syurga itu dapat dihidu dari jarak perjalanan begitu dan begini, ya. Okey, cuba tengok kolom sebelumnya, hukum wanita. Paragraf kedua. Hukum wanita menyanggul rambut tinggi atau memakai sanggul tiruan ketika berada di khalayak ramai, maksudnya bukan di rumah, adalah haram. Perkara ini perlu difahami oleh semua umat Islam, baik lelaki sebagai suami maupun ayah, sebab dia orang ni semua wali, suami pengganti wali.
ataupun perempuan itu sendiri, ya. Dan banyak dalil yang jelas tentang larangan tersebut. Hadis yang berikut ini dia bagi tahu tentang rambut palsu, sanggul-sanggul palsu yang bulat-bulat tu kan, yang beli saya tengok, oh macam ni rupanya boleh dipakai. Memang memalsukan, sebab benda itu satu kepalsuan. Dan dah bila kepalsuan, bila kita pakai untuk apa? Merimas juga kan, besar-besar ni. Kita nak tolak terantuk orang kan. Kita nak jalan tu dah boleh jadi kawan kita pun pakai sanggul besar, kita pun pakai sanggul besar. Lorong tu tak boleh lalu sebab dua sanggul itu kan. Okey, jadi jangan buat jam lah. Dah jam. Baik, dalam hadis riwayat Imam Ahmad muka surat seterusnya, akan muncul di kalangan umatku di akhir zaman kaum lelaki menunggang kenderaan sambil duduk di atas pelana. Ni macam dalam kereta je kan. Apabila mereka turun di depan pintu-pintu masjid, ni pergi masjid juga ni, sebab maklum masjid ada karnival, ada expo ke kan. Wanita-wanita mereka, yakni bagi lelaki itu, isteri dia dan anak perempuan, berpakaian tetapi seperti telanjang. Maksudnya dengan masjid pun dia tak malu, ya. Bertelanjang ini mungkin pakai pakaian yang jarang-jarang. Di atas kepala mereka pula, yakni wanita, terdapat bonggol seperti bonggol unta yang lemah gemalai. Disebabkan itu laknatlah mereka semua, sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita yang terlaknat, ya. Okey. Baik, F, masuk pula suara wanita. Okey, sebelum kita pergi suara wanita, aurat ke tak? Oh, bagusnya. Jangan cakap, jangan ketawa lepas ni. Okey. Jadi jawapan dia suara wanita aurat ke tidak, dia ada khilaf. Ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan haram apabila wanita melagukan suaranya, ya. Mendayukan suaranya. Dia kategori haram itu sebenarnya bila kita tengok balik sama. Yang kata haram, yang kata harus, dia sama. Haram tu dia letak haram dulu, baru dia hurai kenapa jadi haram. Yang harus tu dia sebut boleh dulu, tapi dia letak syarat, langkah syarat jadi haram. Ini maksudnya sama saja. Baik, kita lihat dulu tentang khilaf ini, perbezaan pandangan ini. Secara hukumnya, kita pergi 277, muka surat 277, suara wanita ini masih lagi dianggap aurat kerana ia boleh mendatangkan fitnah. Tapi suara adik-adik kecil tak aurat lah. Comel aja, dia ada terapeutik punya sense, ya. Dengar suara budak-budak saja, wah, leganya, seronoknya, cerianya kan. Ataupun alamak, suara budak-budak itu yang dah muak dah dekat tadika lah. Okay. Jadi secara hukumnya suara wanita ini dia boleh membawa kepada fitnah. Dengan suara dayu-mendayu, suara macam-macam lah. Jadi bukti yang jelas ramai, realitinya lelaki tertawan hanya dengan suara. Dia boleh menggilai wanita, ya. Dan ada in fact hari ini, saya tak tahu kalau di Malaysia ada ke tak, tapi biasanya di luar negara sana, di mana talian-talian yang dia nak memuaskan nafsu hanya mendengar suara wanita. Ada, tapi berbayarlah. Jadi menunjukkan bahawa suara wanita secara semula jadi berbahaya. Dia boleh menyebabkan jejaka boleh tidur, menyebabkan jejaka tak boleh tidur, menyebabkan orang lelaki Islam solat khusyuk ataupun tidak. Patut khusyuk jadi tak khusyuk. Saya sebut tak khusyuk tu sebab terjadi pada kawan saya masa kami di universiti dulu, perempuan. Jadi bila kita dalam meeting kan, suara saya memang lembut, tapi saya selalu tegas. Saya selalu macam tegas, ni kenapa ni, ada apa urusan ni, macam jenis gitu, macam garang gitu kan. Kawan saya tu dia sebenarnya dia lebih kurang macam saya lah suara dia, tapi dia jenis gugup. Jadi bila dia gugup, suara dia makin pelan, makin pelan. Dia bercakap pun sepatah, tergantung. Rupa-rupanya cik abang kita tu sembahyang tak boleh khusyuk, sebab terngiang-ngiang, rasa sayu, rasa syahdu. Maka sampailah berita ini dan dia minta saya. Dia kata, sister,
can you help me? Dia kata, ini nak bagi tahu ada kawan kita ni macam ni, macam ni. Boleh tak sound sikit dengan sister tu, kalau dia bercakap biar dia jelas. Dan jelas itu dan biar dia keras sedikit. Kata kawan kita nak sembahyang tak boleh khusyuk. Teringat-ingat. Dia macam terngiang-ngiang. Kita tak tahu kalau kita boleh tukar kan lelaki punya lelaki punya telinga, tak apa. Lelaki punya telinga pun belum tentu kita boleh, sebab dia kena bagi otak dia sekali kan. Sebab otak tu yang translate. Okey. Dan kemudiannya saya bagi tahu pada kawan saya lah, menangis dia. Sebab dia sebenarnya gugup kan. Dia kata lepas ni tak nak cakap lagi lah. Dah macam mana pula dah awak head committee, takkan tak cakap pula kan. Dia tahu cakap tak boleh lah, dia berdebar. Dia kata debar-debar. Perempuan kahwin dia orang. Dah kahwin, memang panggilan jodoh dah kot kan. Sampai tak khusyuk. So berkahwin dan sampai sekarang kekal. Subhanallah. Ada anak-anak dia lebih khusyuk lah sekarang. Dan jadi satu pasangan yang baik lah. Kalau ikut dalam kita punya batch tu, mereka antara pasangan yang bersama batch. Sebab ada pasangan batch yang kita tak kekal juga. Jadi ini pasangan batch yang antara yang model yang terbaik lah. Patutlah tak khusyuk ya. Panggilan jodoh. Okey. Subhanallah. Jadi itulah dia realiti. Wanita di tengah-tengah masyarakat memang menjadi perhatian. So let's say seseorang itu bertugas jadi DJ, bertugas jadi penceramah macam saya. Kan nak buat macam mana dah? Suara Ustazah Iswadiah tu, ya Allah sedap lah Ustazah, dia kata. Ada je cakap perempuan. Tapi di situ kita sendiri yang kena bawa kita punya peribadi dan juga kena berdisiplin. Kalau lepas-lepas tu orang nak tanya-tanya ke lelaki telefon, jangan layan. Bagi pada suami kita. Kita ada suami kan? Takkan suami kita tak boleh nak tolong selesaikan juga. So kalau macam tu buat apa jadi suami? Buat apa jadi wali kita? Ya, okey. Jadi kita cik ni okey, baik. Okay. Saya ada je beberapa orang lelaki yang datang nak refer masalah dia. Sama ada masalah rumah tangga, sama ada masalah anak-anak. Saya akan cakap, okey, cik sekejap ya. Cik terangkan, jelaskan dulu pada suami saya. Lepas tu saya letakkan syarat, kalau nak jumpa, suami saya kena ada. Walaupun sebenarnya etika kaunseling tak boleh. Kaunselor mana boleh ada orang lain. Tapi saya kata, kaunseling punya etika siapa yang buat? Ya. So saya kena ikut etika yang Allah tetapkan. By the way, saya tak adalah sijil ataupun mana-mana tauliah kaunseling. Alhamdulillah. So tidak terikat. Dengan tu saya agak bebas lah untuk buat saya punya peraturan sendiri. Jadi memang ada. Jadi bila dia contoh lelaki datang, suami cerita pasal masalah dia, so kita pun tenangkan. Bila kita tenangkan, kita cakap begini-begini, menangis. Dah menangis, macam mana kita nak buat? Kalau cik suami kita ada, mungkin cik suami kita tepuk-tepuk belakang dia ke apa ke. Ataupun saya boleh keluar sekejap. So, jadi dia berdua bercakap ke. So kita nak tengok tenung kesian pula. Lama bila kesian, jatuh cinta. Ada banyak masalah. Kaunseling dengan kaunselor kan. Kaunseling dengan kaunselor pula. Kaunselor dengan dia punya klien anak buah banyak. Okay. Kalau ikutkan statistik, saya pernah bagi tahu dulu kan. Statistik yang banyak kecurangan berlaku dekat field of mana? Dia dalam field of perubatan dan field of pendidikan. Dia dua benda tu. Baik-baik doktor, dia nak merawat kan. Kadang-kadang seorang dengan seorang, tapi dia tak kena dengan pesakit dia. Sebab pesakit sekejap saja, lepas tu pesakit pergi, pintu tutup. Tapi yang selalu mendampingi dia siapa? Jururawat tu lah. Yang keluar masuk, kling, dia pijit. Masuk lagi, kling, dia pijit kan. So dia macam seolah-olah berkata, I am just a cling away. Kan? Jadi terus nanti dia masuk, kling, dia pun masuk. Jadi seronok lah kan. Panggil, ambilkan air putih untuk saya, kling lagi, saya nak lotion. Kling lagi, ada pisang goreng nak kat luar. Jadi tak boleh keluar kan. Allahu Akbar. Jadi macam-macam perempuan kita pun dah belajar
tipu daya syaitan. Ingat kan kita pernah mengaji dulu dalam kitab itu Tablisu Iblis, bagaimana seorang wali pun boleh tersungkur kerana perkara-perkara seperti ini. Jadi itu untuk wanita. Next 278, mari kita lihat ada beberapa panduan ya. Kalau wanita macam DJ, macam kita yang terlibatlah dengan masa ini, kita kena hanya limit waktu tu saja. Waktu tu saja. Lepas tu jangan layan, jangan ada melarat-larat atau ada terlarut-larut gitu ya. Okey, yang pertama, gunakan suara semula jadi dengan lebih tegas. Elakkan daripada manja, suara merayu, mendesah, dayu-dayu, merengit-rengit dan sebagainya. Saya selalu sebut motor rosak. Okey, so janganlah perempuan-perempuan, tengok ini ayat Quran ni. Wala tahda'na biqaulihinna. Jangan kamu meliuk lentukkan suara kamu itu yang lunak dalam berbicara, sehingga berkeinginan orang yang ada perasaan serong dalam batinnya. Tetapi ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Jadi Allah sendiri tahu, Dia yang menciptakan suara perempuan lunak, Dia yang ciptakan, bukan kita buat-buat, betul tak? Ada lelaki kata, saya sukalah dengar suara awak bila pagi-pagi macam lepas bangun tidur. Ada, itu pun dia menjadi halwa telinga dia bagi lelaki. Jadi di sini Allah terangkan, sebab Allah ciptakan kita. Ada 3 benda, 3 perkara yang kita kena ingat. Nombor 1, Allah suruh kita mengawal, mengurus suara kita. Wahai kaum perempuan, urus suara kita. Jangan sampai terlalu lunak dalam berbicara. Maksudnya lunak ini dia ditentukan oleh niat kita. Jadi kita ni bercakap dengan orang ni, nak suruh orang ni rasa, oh kita ni manja lah, macam tu kan. Dia akan jadi manja dah suara tu, tune dia. Jadi niat ini dia menentukan algoritma suara. Kita gunakan istilah itu. So pertama, betulkan kita punya matlamat bila kita nak berhubung dengan lelaki. Pasal urusan persatuan kah? Pasal aktiviti kah? Pasal nak kahwin dengan dia kah? Atau jual beli ke? Okey, jadi kita tentukan ini urusan jual beli, ini urusan begini, urusan begini. Baik, kemudian yang kedua, Allah ingatkan kita, dalam banyak-banyak lelaki, tidak semua, tapi ada yang memang bermasalah hati dia. Yang ini kita tak boleh nak filter. Sebelum kau cakap dengan aku, aku tengok dulu apa ada dalam hati kau. Tak boleh ya, kita tanya pun dia tak tahu apa yang ada dalam hati dia. Tak tahulah saya kan, kalau dengan pensyarah ni saya rasa macam lemah lutut saya. Ini berlaku puan. Teman saya, kawan saya, suara dia subhanallah, suara memang sedap. Mengajarlah pula tu. Dia kan kalau dia berhenti satu ayat tu, kita rasa macam rindu lagi, cepat cakap lagi, cepat cakap lagi. Anak-anak murid dia masuk kelas yang lelaki 2-3 orang, rekod suara dia. Rekod suara. Jadi yang itu terpecah bila masuk kelas saya. Kelas dia kelas religious study, kelas saya kelas fiqh. Sebutlah pasal suara. Lepas tu jadi dia cakap, madam, saya ada rakam suara madam ini, so and so. Macam mana tu? Nampak? Jadi saya kata kenapa? Sebab suara dia sedap. So walaupun dia lebih berusia daripada awak, lebih tua daripada awak, tapi hukum tetap hukum. Kena delete lah. Dia satu kelas kata, oi, mana boleh ni, delete lah, delete. Okay. Baik, next adalah yang kedua, bersuara hanya ketika perlu. Yang ketiga tadi, Yang ketiga, wanita bila dia suara lunak, kalau dia bercakap benda-benda yang just direct, straight to the point, benda yang baik. Jangan gunakan suara melantun-lantun itu untuk mencarut, menghina. Sebab yang itu dia punya tikaman, kesan dia itu cukup besar. Kan dalam suara pitch tinggi. Kan, apa abang ni hampas. Sebuah hampas tu satu kurun tak lupa. Dia tengiang-ngiang tu. Kan setiap kali hampas masuk,
dia orang kata dia tak tenang hati dia lah. So kalau nak bercakap, gunakan suara kita ini untuk benda yang baik-baik saja, bukan untuk menggoda, bukan untuk mengecam, ya. Okey, yang kedua, bersuara hanya ketika perlu saja. Elakkan dari banyak berbicara kerana ia boleh mengundang fitnah durjana. Dan wanita ditegah daripada menyanyi, apatah lagi sekiranya menyanyikan lagu-lagu yang berunsurkan hiburan dunia. Oleh itu, bagi lelaki yang mendengar nyanyian suara wanita juga hukumnya adalah haram. Kalau berhenti kat situ nanti banyak yang bertanya tu kan. Baik, perempuan, walau bagaimanapun itu adalah pandangan sebahagian ulama. Jadi kita boleh katakan ada dua kategori, satu yang mengharamkan, satu yang mengharuskan. Samalah macam yang awal tadi, ya. Jadi kerana apa diharamkan? Kerana kita faham suara wanita itu boleh menggoda, dia boleh mendatangkan ketidaktenteraman, keresahan dalam hati, ya. Dan kita tak tahu mana satu lelaki. Dan lelaki memang patutnya perlulah menundukkan telinga dia di samping menundukkan pandangan matanya, ya. Okey, boleh, tapi macam mana nak buat? Buka-buka radio IKIM, suara pula, kan. Buka radio, nak mana radio yang tak menyanyi? Semua radio menyanyi. Mana radio yang mengharamkan suara wanita? Tak ada, semua radio ada suara wanita. Maka hari ini ada dalil-dalil ulama yang mengatakan harus. Jadi bila dia menzahirkan suara dia, sama ada bernasyid, tengok 278 kolom yang kedua, perenggan yang akhir sekali. Berdasarkan dalil-dalil yang lain, ulama mengatakan harus sekiranya bernasyid mahupun bertaranum dengan alunan pada kadar batasan yang diharuskan. Namun mengelaknya adalah lebih baik. Elak daripada buat tu adalah lebih baik. Antara dalil yang mengharuskan suara wanita adalah seperti hadis di bawah. Tadi kalau yang mengharamkan, sebab syariat dan juga sejarah undang-undang Islam pun tidak pernah, zaman Nabi tak pernah ada suara wanita jadi imam kepada lelaki, contoh. Tak ada. Sekarang ni orang sibuk perempuan nak jadi imam pada lelaki, kan. Okay, daripada dia buang masa jadi imam kepada lelaki, baik dia bantu generasi lelaki untuk mendapat kepimpinan dia. Dia pula yang nak menjadi imam, ya. Kemudian macam contoh azan. Azan itu adalah syiar Islam. Nabi tidak benarkan wanita untuk melakukan azan. Iqamah pun kalangan kelompok perempuan saja. Kemudian membetulkan imam yang salah. Jadi walaupun wanita itu wanita tua, tidak dibenarkan oleh Nabi untuk sebut subhanallah, memadai pada dia untuk tepuk saja. Tapi bila tepuk ni, perempuan kena praktis training kat rumah, supaya kaum lelaki kita, suami kita, anak-anak lelaki kita, adik-beradik lelaki kita tu, dia tahu tepuk. Kalau tak, dia tak perasan. Tepuk tu ingatkan tepuk nyamuk. Kat belakang tu kan kita dah sampai dah terbatal dah sembahyang kita tu. Dia tak faham-faham bahasa isyarat tu. So perlu praktiskan lah, ya. Okey, saya pernah nampak kami waktu tu di Mesir, rasanya sembahyang imam salah. Jadi di depan saya soft yang bahagian belakang, jadi depan saya perempuan. Dia terus tepuk. Saya belakang pun cara dia kan gitu-gitu, tepuk-tepuk. Kita cukup belakang pun kadang-kadang tak dengar, mungkin cara macam tu lebih, Masya Allah. Baiklah, so jadi di sini dia punya dalil yang mengharuskan. Ada dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan dikategorikan sebagai hadis sahih oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Awthar, menjelaskan bahawa baginda Nabi SAW pernah mendengar nyanyian seorang wanita. Wanita ini rupa-rupanya dia bernazar untuk memukul rebana dan bernyanyi di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. So Nabi terima. Jadi dia nak menyanyi depan Nabi. Baik, jadi adapun hukum wanita bersuara sesama kita dan di hadapan mahram tak langsung menjadi masalah. So kalau dia ada suami, dia nak guna suara motor rosak tu, silakan, ya. Okey. Baik, G, wangian wanita. Jadi wanita ini dia sinonim dengan wangi-wangian. Ya, saya pun.
Dengan marhaban. Sama. Marhaban ni pun dua-dua. Diharuskan kerana memang ada dalil bahawa Nabi membenarkan orang yang bernazar untuk melakukan itu. Tetapi kalau boleh elakkan, ya. Dan kalau kita adakan program marhaban biasanya dekat dalam rumah kan. Tapi kadang-kadang sebab mikrofon keluar, saya rasa masih okey lagi. Dan dalam situasi dan budaya kita, sebab tu saya sebut saya rasa masih okey lagi, ya. Musabakah tu kalau boleh elakkan. Tapi macam mana kan? Okey. Jadi begitulah keadaannya. Baik, kemudian minyak wangi. Selesai ya? Minyak wangi dia memang sinonim dengan wanita. Jarang kita jumpa wanita itu yang tak suka ataupun yang tak pakai wangian. Kadang yang wangian yang disuka kutikura pun ada juga. Wangian yang klasik. Ada yang suka bedak batu, yang gambar nyonya tu tak tua-tua nyonya tu kan. Itu juga lah dari dulu kini dan selamanya, yang muda sahaja. Jadi bedak batu, ada yang suka dengan bau itu. Jadi maksudnya wangian ataupun bau-bauan. Hukum memakai minyak wangi pada umumnya adalah harus. Itu paragraf yang kedua, perempuan boleh underline. Selama mana tidak mendatangkan fitnah. Dan dalam keadaan tertentu, khususnya di rumah, kita sangat digalakkan untuk memakai wangian. Dan Nabi sendiri suka pada wangian. Nabi kata kalau sesiapa yang disuakan wangian, maka terimalah, jangan tolak. Jadi antara perkara yang tidak dianjurkan untuk ditolak dalam Islam adalah wangian. Tapi sekiranya wangi tersebut sampai orang lain boleh sebut, wanginya datang dari mana ni? Kadang-kadang wangi datang daripada mana? Dan orang yang memakai wangian itu sengaja memang berhasrat supaya orang itu bau, dia terus haram automatik, ya. Okey. Baik, kita lihat hadis ini, perempuan yang memakai wangian kemudian dia keluar dan melalui sekumpulan manusia supaya mereka dapat menghidu wangiannya. Nampak? Jadi maksudnya di situ dia intentionally, dia sengaja, memang dia ada hasrat untuk dihidu wangian dia, maka ia adalah perempuan zina. Untuk elak macam mana? Untuk elak, sebut aja waktu kita pakai minyak wangian ini, pertama mesti pada kadar yang sederhana. Kemudian yang kedua, kalau nak spray, jangan spray kat luar, spray kat dalam badan kita. Kan sebelum kita memakai baju, spray lah sebab memang untuk kita. Dan yang ketiga, kita niatkan, ya Allah, Engkau sukakan kebersihan dan wangi-wangian. Maafkanlah aku kerana kecuaian kealpaan aku, maka bau badanku tak baik. Kalau Nabi peluh dia berwangi, kan? Mereka petakung lagi air peluh Nabi sebab wangi datang daripada subhanallah diri Nabi yang mulia. Dan dia sangat menjaga diri dia daripada dosa dan sebagainya, maksum lagi, subhanallah. Tapi Nabi je lah, bukan kita. Saya ni pun keturunan Nabi sama. Wah, keturunan ada si je ada Nabi Adam. Memanglah kan. Okey. Jadi kita digalakkan untuk memakai wangian itu, tapi ada syarat-syarat dia, ya. Mari kita lihat syarat-syarat dia. Jadi kalau wanita mempunyai perasaan intentionally, barulah dia dianggap sebagai perempuan zina. Baik, panduan dia yang pertama, wangian yang kita pakai itu adalah daripada bahan yang halal lagi suci, sumber dia. Yang kedua, tidak berbahaya atau memudaratkan. Itu je dua. Adakah lagi? Tiga. Empat. Ya, bauan yang harum dan lembut. Baunya mesti ambil bau yang harum dan lembut seperti kasturi. Siapa yang pernah bau kasturi? Pernah kan? Perempuan saya sendiri, bila cium bau kasturi, saya rasa benda tu tajam lagi, maksudnya kuat lagi. So, tapi itu dianggap lembut. Dianggap lembut seperti kasturi. Saya bila cium kasturi, baunya kuat. Kita lebih suka yang lagi lembut. So maksudnya kat situ dia punya maksima. Jangan lebih daripada bau kasturi itu. Kalau lebih daripada bau kasturi, takut kita telah melampaui batas, ya? Okey.
Jadi sebaik-baik haruman adalah kasturi. Kemudian yang keempat, memakai wangian ini untuk mengelakkan diri daripada aib. Ya, okey. Sampai pengsan lah orang sebelah kita. Okey, atau dia pening kepala ataupun dia akan menjauh daripada kita. Dan fitnah yang paling besar adalah bila dia tengok kita, ini adalah wanita Islam. Kita bawa nama Islam. Kita bawa nama Allah. Jadi nanti dia tengok apalah orang-orang kalau yang pakai tudung ni bau dia tak tahan kata. Oh, jadi kita jadi image tercalalah kepada Islam itu sendiri. Subhanallah. So jadinya perempuan, kita tengok hadis yang terakhir tu. Yang terjemahan dia, mafhum dia, wangi-wangian lelaki adalah yang kuat baunya dan tiada warnanya. Lelaki ini sebenarnya dia dalam bentuk perhiasan bagi lelaki banyak ditegah warna untuk lelaki berbanding perempuan. Perempuan warna-warni dia tidaklah banyak ditegah, tapi bagi lelaki banyak warna tak boleh pakai. Jadi antaranya warna orange buta yang macam kerusi ni. Ini dia tak boleh pakai. Warna neon dan juga fluorescent tak boleh pakai. Sutera tak boleh. Sutera ni kalau diwarnakan dia memang tangkap warna Dan kemudian emas dia tak boleh. Jadi perhiasan bagi lelaki ini banyak yang tak boleh berbanding perempuan. Kalau perempuan, emas dia punya, sutera dia punya, bunga-bunga dia punya, kan. Wangian yang lembut kita punya. Tapi lelaki punya perhiasan lebih pada wangian. Jadi kita galakkanlah kaum Adam di rumah kita itu untuk berwangi-wangian. Kita boleh wangian tapi kena sangat lembut. Warna banyak tak apa, lelaki biar warna ringkas, simple, ya. Okey, ni nak raya ni dah beli baju raya sedondon. Kan sekarang dia bukan selondon, dia sekarang mix and match. Mix and match dia, lelaki pakai baju warna merah, samping dia pink-pink, perempuan pula pakai baju warna pink. Macam tu. So jadi dia jalan, ni lah, dia bukan sedondon lagi, dia mix and match. Samping lelaki tu sama dengan baju perempuan. Macam tu. Macam sama dengan tudung gitu, ya. Itu katanya style sekarang. Wallahualam. Habis dah bab 12. Okey, kita nak masuk bab 13 ke? Rasanya macam dah tak ada. Kita insya-Allah kita akan sambung lepas puasa lah. Oh, sebelum puasa dulu tu ya? Jangan main-main dengan jemaah Jafalah ni. Oh, okey. So ada satu lagi lah. Ada satu lagi ke? Ada berapa lagi? Dua. Ada dua lagi. Bulan puasa kita tak ada kan? Oh, bulan puasa ada. Oh, bulan puasa. So insya-Allah kita sambung nanti dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ini kita habiskan pula yang bab ke-13, ya. Okey. So itu targetnya, Islam menerima teknologi dan meraih tradisi. Ada soalan? Dalam kiraan 5 4. Ya, silakan puan. Ya, salam. Okey. Kalau kita pergi salon, lepas tu yang tolong guntingkan rambut itu adalah orang bukan Islam. Selama mana dia tahu syarat-syarat bagi wanita. Maksudnya kita kaum wanita ini tak boleh mendedahkan aurat, ya. Jadi dia menghormati dan dia tahu, malah dia respect, yang itu lebih baik. Yang itu lebih baik berbanding dengan orang-orang Islam yang dia buat-buat tahu tapi tak tahu juga. Lepas tu dia tak jaga. Betul. Dia tahu, dia tak jaga. Itu lebih baik. Cumanya pada pandangan saya better pilih yang Islam dululah. Sebab kita nak agar meningkatkan orang kata tu ekonomi orang-orang Islam juga. Sebab kita rasa tak pernah jumpa kot orang bukan Islam pergi ke salon orang Islam. Ada, ya, ada, tapi saya rasa macam saya tak pernah tahulah. Jadi dia sendiri tak sokong, tak support kita. Bukan kita nak racist, tetapi daripada sudut keutamaan, dia lebih selesa
dengan tak apalah, biarlah orang-orang dia je, kan kita pergi kepada orang Islam kita. So selama mana orang Islam kita ini macam bolehlah dia apa orang kata, dia ajar, dia ajak berbincang, ya. Okey, so kita didik mereka, itu lebih utama, ya. Tak, yang ini kita ambil pandangan yang terkini. Kalau ikut yang dulu, kita kan aurat dengan dia kan. Tetapi pandangan yang terkini mengatakan bahawa bila kita hidup serumpun dalam keadaan situasi di mana kita aman, kita tenang, ya, dan mereka tidak mengkhianati kita, tidak mengganggu kita. Jadi ini even para ulama yang, kalau saya ingat tu, yang memetiknya adalah Dr. Zahruddin sendiri. Dr. Zahruddin itu, sebab kami di UIA kan, jadi bila di UIA tu kita duduk sekali sama dengan non-Muslim, sebilik dengan dia. Jadi kat situ dia macam ada gesaan lah, kelonggaran ayas. Jadi itu difahami. Tapi kalau boleh elakkan lah, ya, sebab dia ada dua pandangan, pandangan yang terkini dengan pandangan yang sebelum. Baik. Kalau dalam asrama tu anak-anak kita dengan kata umumnya dalam Chinese. Ya, betul. Yang itu yang diharuskan. Yang itu yang diharuskan. Sebab disebabkan itulah dia menjadi melirik. Yang lain-lain pula apabila kita bermuamalah, kita terpaksa take off kan. Macam doktor non-Muslim, kan? Okey, yang waktu doktor non-Muslim, yang waktu kita nak bersalin dan sebagainya, yang itu jadi harus. Okay. Cuma sebab bila rambut ini kita ada pilihan, dengan doktor pun ada pilihan kan. So kalau kita boleh pilih, kita pilih lah. Okey. Baik, kita sama-sama doa untuk kesembuhan, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ula wa bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai'in an tamanna 'alaina bisyifa'il 'ajil, an tamanna 'ala Jamaliyah Jamaluddin bisyifa'il 'ajil, wa alla tad'a fina jarhan illa dawaitah, wala aliman illa sakantah, wala maradan illa syafaitah, wa albasna ya rab thawbas sihah wal afiyah ajilan ghaira ajilah, wa syafina wa afina wa'fu anna. Allahumma ishmalna bi'atfika wa maghfiratika wa tawallana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami pohon dengan sebenar-benar pengharapan terhadap-Mu yang mulia, dengan sifat-sifat-Mu yang maha tinggi ya Rab, dengan rahmat-Mu yang meliputi segala perkara. Engkau anugerahkanlah kepada kami kesembuhan yang segera. Engkau anugerahkanlah kepada Puan Jamaliyah Jamaluddin kesembuhan yang segera. Ya Allah, tenangkanlah dan angkatlah kekhawatiran kami. Janganlah Engkau biarkan kami luka, melainkan Engkau rawati dan ubati. Tiada kekhawatiran melainkan Engkaulah yang tenangkan kami. Tiada penyakit melainkan Engkaulah penyembuhnya. Pakaikanlah kami ya Rab dengan pakaian-pakaian kesihatan, pakaian afiah, dengan segera tanpa ada tertunda-tunda. Ya Rab, sembuhkan kami, sejahterakanlah kami dan ampunilah kami. Allahumma ghfir li Salina warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, ampunkanlah Puan Salina yang telah meninggal dunia ya Allah. Ampunkanlah dia, kasihanilah dia. Lengkapkan kami dengan kasih sayang-Mu ya Rab. Berikanlah kekuatan, kesihatan bagi Puan Salina di alam barzah ya Allah. Tunjukkanlah lorong-lorong untuk ke syurga dan berikanlah berita-berita gembira atas amal baik Puan Salina ya Allah. Dan kami pohon keampunan-Mu dan bantulah kami dengan rahmat kasih sayang-Mu wahai ya Allah yang amat pengasih lagi amat penyayang. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada Ramadan. Rabbana Allahumma salimna li Ramadan wa salim Ramadan lana wa tasallimhu minna mutaqabbala.
Ya Allah, simpankan Ramadan buat kami, sihatkan kami untuk Ramadan, dan terimalah amalan-amalan kami di bulan Ramadan seluruhnya dengan amalan yang dimakbulkan. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi perempuan. Selamat berpuasa. Minta maaf ya salah silap semua. Okey, sekian dulu, selamat mengakhiri Syaban ya dengan kesihatan, jaga kesihatan baik-baik. Kita dah masuk 19 Syaban kan? Assalamualaikum.